Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam muafakat Johor. Saya ucapkan kepada Dr. Juliana binti Nopiah yang merupakan pensyarah bagi BMCO 1106 Komunikasi Penulisan. Hari ini, saya dan rakan-rakan saya ingin membentangkan karangan kami yang bertajuk Kepentingan Adab dan Langkah dalam Membentuk Kepribadian Generasi pada Masa Kini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang, yang terdiri daripada saya, Nur Anis Batrisha binti Khalil Ashraf, bernombor matrikskan 22196110, seterusnya Siti Nur Aisyah, bernombor matrikskan 221560 dan yang terakhir sekali saudara Amir Idlan bernombor matrikskan 201563. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan prinsip penulisan? Prinsip penulisan adalah sebuah karangan yang dibina oleh perkataan, ayat dan juga perenggan. Unit-unit ini telah pun dibentuk dalam usaha menyampaikan idea dan juga maklumat. Terdapat beberapa prinsip-prinsip tertentu secara umum. Baiklah, dalam karangan kami telah menggunakan sebanyak 6 prinsip penulisan yang terdiri daripada yang pertama, prinsip pemerengganan, prinsip penjelasan, prinsip kepautan, prinsip kesempurnaan, prinsip kesatuan dan terakhir sekali prinsip kerapian. Baiklah, pasti anda semua tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan prinsip pemerengganan. Baiklah, prinsip pemerengganan menurut Abu Hassan Abdul pada 2012, pemerengganan dianggap sebagai satu inti karangan yang menyajikan satu unit idea atau satu unit isi perbincangan yang dikembangkan secara tersusun dalam satu rangkaian ayat yang saling berhubung. Baiklah, tujuan karangan kebiasaannya dinyatakan dalam ayat tesis, manakala untuk tujuan perenggan pula telah pun ditulis dalam ayat topik. Maksud ayat tesis adalah ayat yang menjadi tema bagi keseluruhan karangan, manakala untuk ayat topik adalah ayat yang menjadi tema bagi sebuah perenggan. Komponen pemerengganan terdiri daripada 3 komponen yang terdiri daripada pengenalan iaitu pendahuluan, isi dan juga penutup. Baiklah, seterusnya, pengenalan terdiri daripada 2 jenis pengenalan yang terdiri daripada fungsional dan juga corak persembahan. Bagi fungsional ialah berdasarkan fungsinya sendiri di mana ia mengandungi pengenalan untuk penegasan. Manakala untuk pengenalan corak persembahan adalah pengenalan yang sering digunakan oleh penulis seperti menggunakan analogi dan juga penceritaan. Bagi fungsional terdiri daripada pengenalan penegasan, pengenalan peluru dan juga pengenalan secara tidak langsung. Manakala untuk pengenalan corak persembahan pula terdiri daripada analogi dan penceritaan, ungkapan dan falsafah, kontras masa dan keadaan dan terakhir sekali, anekdot. Baiklah, di sini saya lampirkan pengenalan dan juga isi bagi contoh yang pertama adalah contoh jenis pemerengganan. Di sini kita dapat lihat bahawa apa yang saya gunakan adalah pendahuluan tidak langsung kerana ia menggambarkan sebuah peristiwa dan juga corak persembahannya menggunakan kontras masa. Apabila kita lihat di sini, ia menggunakan pendahuluan peluru kerana dasawarsa ini, golongan remaja merupakan modal insan ataupun aset berharga kepada nusa dan bangsa. Demi pembangunan negara, negara kita telah berhasrat untuk melahirkan modal insan yang berkualiti, yakni berpendidikan, berwawasan, berdedikasi dan juga berdisiplin. Sebenarnya, pembangunan negara adalah sejajar dengan pembangunan modal insan kelas pertama yang berilmu, pengetahuan dan berkemahiran tinggi. Modal insan ini lahir daripada generasi muda kita yang berwawasan tinggi. Manakala jika anda semua lihat di bahagian bawah yang saya highlightkan berwarna biru adalah ayat tesis yang merupakan tema bagi keseluruhan karangan ini, iaitu kepentingan adab dan langkah dalam membentuk kepribadian generasi pada masa kini. Baiklah, untuk isi pula kita berbalik kepada isi. Saya telah menggunakan isi ini telah menggunakan perenggan jenis didaktif. Apa yang telah saya highlightkan di sini terdapatnya 4 jenis, iaitu
ayat topik, ayat huraian topik, ayat contoh dan juga ayat kesan. Yang pertama adalah ayat topik. Jika kita lihat di sini, saya telah meng-highlightkan yang berwarna merah. Ia merupakan ayat topik, iaitu salah satu kepentingan adab dalam membentuk peribadi generasi pada masa kini ialah dapat meningkatkan kesantunan dan kesopanan berbahasa dalam kalangan masyarakat. Manakala kita beralih pula kepada ayat huraian topik, iaitu kesedaran bahawa pentingnya kesantunan dan kesopanan berbahasa untuk menyampaikan pandangan, perasaan dan juga pengetahuan kepada masyarakat di sekeliling adalah tidak dapat dinafikan lagi, terutamanya dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai hubungan pelbagai kaum. Baiklah, seterusnya adalah ayat contoh. Untuk ayat contoh, saya telah menggunakan misalnya pengucapan atau penggunaan beberapa perkataan tertentu diambil berat dalam budaya masyarakat Melayu agar sesuatu yang diucapkan itu tidak melanggar batas-batas kesopanan atau boleh menimbulkan rasa tidak senang hati di kalangan pendengar. Baiklah, kita beralih yang terakhir adalah ayat kesan. Ayat kesan saya telah menggunakan justeru, kesopanan berbahasa boleh mewujudkan komunikasi yang berjaya dalam pengertian tidak akan ada pihak yang terasa dan juga tersinggung dalam proses komunikasi antara penutur dan juga pendengar. Jadi di sini saya telah jelas bahawa contoh jenis pemerengganan dalam pengenalan dan juga isi. Kita beralih pula kepada penutup dalam jenis pemerengganan. Tadi kita dah dengar tentang pengenalan dan juga isi. Di sini pula saya ingin menerangkan tentang penutup. Jadi apa yang saya hendak jelaskan di sini, yang saya highlightkan berwarna kuning adalah penanda wacana yang saya gunakan, iaitu tuntasnya. Dan saya telah meng-highlightkan adab sememangnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang manusia. Itu jelaslah bahawa saya telah merumuskan secara keseluruhan dan menyatakan semula tentang tajuk dalam karangan saya ini. Baiklah, kita beralih pula kepada prinsip penulisan yang seterusnya, iaitu prinsip kepautan. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip kepautan? Kepautan menurut Muhammad Azhar Abdul Hamid pada 2001, kepautan perenggan dikatakan berpaut apabila ayat-ayat yang dibina bergerak secara lancar dan para pembaca dapat membacanya dengan mudah dari satu ayat ke satu ayat yang lain tanpa ada idea yang tertinggal dan tidak dinyatakan. Manakala menurut Awang Sarian pada 2004 berpendapat bahawa kepautan adalah perenggan yang dibina perlulah terjalin dengan baik sehingga urutan idea tersebut tersusun dan tidak kelihatan berselerak. Jadi di sini dapatlah kita lihat bahawa kepautan adalah berpaut tanpa ruangan kosong, mempunyai perenggannya yang tersendiri dan juga perubahan penutur perenggan lain yang diperlukan. Jadi di sini juga saya ingin menerangkan ciri-ciri kepautan, iaitu yang pertama bersifat koheren. Yang kedua pula penggunaan alat penghubung dan yang ketiga penggunaan prinsip kepautan ini akan bergerak secara lancar. Baiklah, di sini saya terangkan, saya telah lampirkan contoh kepautan dalam karangan saya, iaitu jika kita lihat saya telah meng-highlightkan yang berwarna kuning, iaitu pengulangan kata yang telah saya gunakan adalah modal insan. Dan yang seterusnya terdapat jenis pertautan. Adakah anda semua tahu jenis pertautan terdiri daripada 4, iaitu yang pertama ruang, logik, waktu dan juga emosi. Yang saya telah menggunakan yang pertama adalah ruang. Baiklah, jenis pertautan ruang yang telah saya gunakan adalah sebagai contoh dalam. Manakala untuk jenis pertautan logik, saya telah menggunakan perkataan misalnya dan juga justeru. Manakala yang terakhir untuk jenis pertautan waktu, saya telah menggunakan perkataan seperti abad dan juga kini. Jadi apa yang saya ingin tekankan di sini adalah pertautan merupakan pertalian di antara unsur dengan unsur yang lain haruslah berkesinambungan. Dan sebab itulah kita perlu mempunyai jenis pertautan seperti ruang, logik, waktu ataupun emosi dalam sebuah karangan kita untuk menjadikan ayat kita bergerak
lincah dan juga berkesinambungan dengan ayat yang lain. Seterusnya, rakan dan ahli kumpulan saya akan menerangkan dan juga akan memberikan contoh bagi prinsip-prinsip penulisan yang telah mereka pilih. Prinsip penulisan yang seterusnya ialah prinsip kesatuan. Apakah maksud kesatuan ini? Prinsip kesatuan merujuk kepada suatu perenggan atau karangan yang tidak lari topiknya dan mengulas sesuatu isu atau isi dengan sepenuhnya. Jadi sebagai contoh, jika seseorang penulis itu ingin menghuraikan mengenai topik undi, mereka perlulah memastikan bahawa karangan atau perenggan tersebut dari ayat topik sehinggalah ke akhirnya perlu hanya membincangkan tentang undi ini dan tidak lari kepada topik lain seperti isu ekonomi atau isu sosial yang lain. Jadi, sesuatu penulisan itu perlulah berpusat hanya pada satu fokus dan membahas maksud awal perenggan itu tanpa menyelewengkan fikiran seseorang pembaca. Perenggan di sini mengulas mengenai peranan adab dalam menyatupadukan golongan muda. Setiap ayat menghuraikan selanjutnya topik yang dikenalkan di ayat topik. Misalnya, di ayat topik, adab memainkan peranan menyatupadukan golongan insan muda yang kian membesar. Dan seterusnya, di bahagian bawah perenggan ini, terdapat suatu ayat yang menghuraikan mengenai sesuatu bahagian yang berkaitan dengan bersatu padu antara golongan insan muda. Seperti di sini, apabila berkomunikasi dengan orang lain, kita hendaklah menjaga tata susila dan budi bicara agar tidak menyinggung perasaan mereka. Dan di bahagian bawah pula, terdapat satu rujukan dari Selamat dan Safarudin tahun 2016 bagi membentuk suatu masyarakat Malaysia, setiap anggotanya perlulah berasa negara ini negara mereka juga. Dan ayat ini menghuraikan lebih lanjut apa yang diperkenalkan di bahagian atas perenggan tersebut dan secara amnya menunjukkan prinsip kesatuan dari permulaan hinggalah terakhir. Prinsip penulisan yang seterusnya ialah kesempurnaan. Jadi apakah kesempurnaan ini? Kesempurnaan bermaksud sesebuah perenggan telah menerangkan sesuatu tajuk secara terperinci dan lengkap. Dan perenggan tersebut menggunakan alat-alat seperti memberikan contoh, bandingan, sokongan dan sebagainya. Kesempurnaan merupakan satu prinsip yang amat senang untuk dipahami kerana ia merupakan satu yang mudah untuk dicapai. Seperti di sini, di dalam perenggan ini, tajuknya mengenai nilai kepimpinan yang dapat memantapkan kepribadian diri. Sebagai contoh, ayat topiknya ialah kepribadian dalam diri golongan muda tidak akan tercapai tanpa menerapi nilai kepimpinan. Dan di bahagian bawah pula, huraiannya menceritakan mengenai bahawa organisasi dan kepimpinan sekumpulan belia telah menyebabkan sekumpulan rakyat Malaysia dapat mengundi pada usia yang lebih awal dari usia 21 ke 18 tahun. Kemudian, perenggan ini menghuraikan mengenai mengenai apa yang akan terjadi jika seseorang belia atau remaja itu tidak memahami tanggungjawab mereka dalam mewujudkan masyarakat yang progresif dan maju. Dan sebagai contoh lagi satu, di bawah terdapat satu kesimpulan yang mengulaskan bahawa situasi ini amat merumitkan kesatuan adab kerana sekumpulan remaja atau belia yang tidak memahami atau tidak celik politik akan senang dipengaruhi oleh orang lain dan mereka tidak mempunyai keyakinan diri yang kuat dan nilai kepimpinan yang tidak tergugat. Dan akibatnya, mereka akan mudah terpengaruh untuk membuat keputusan yang tidak bukan baik untuk mereka dan tidak baik untuk masyarakat juga. Jadi inilah satu contoh sebagai kesempurnaan.
Terima kasih diucapkan kepada saudari Anis dan saudara Amir atas penerangan tentang prinsip penulisan yang dibentangkan sebentar tadi. Baiklah, saya, Siti Nur Aisyah binti Muhammad Yusof bernombor matrik 2215600 akan meneruskan pembentangan ini dengan prinsip penulisan yang seterusnya, iaitu kerapian. Kerapian merupakan urutan tertentu yang perlu digunakan untuk memudahkan pembaca mengikut aliran pemikiran dan idea penulis. Terdapat beberapa cara untuk mewujudkan kerapian dalam penulisan. Yang pertama adalah urutan masa, yang kedua adalah urutan ruang, yang ketiga adalah urutan induktif, yang keempat adalah urutan didaktif dan akhir sekali adalah soalan dan jawapan. Baiklah, dalam penulisan ini kami menggunakan urutan didaktif. Terdapat beberapa ciri urutan didaktif, antaranya ialah susunan bermula daripada ayat topik iaitu kenyataan umum mengandungi tahap generalisasi yang tinggi, diikuti oleh ayat ataupun butiran lain yang lebih khusus sifatnya sebagai penerang, penyokong atau perluasan ayat topik. Dalam sesuatu penghujahan, biasanya kita akan mengemukakan kenyataan hujahan yang merupakan suatu generalisasi yang kemudiannya menyokong dengan bukti-bukti yang khusus. Di sini dapat saya lampirkan contoh kerapian yang kami gunakan adalah urutan didaktif. Dapat kita lihat terdapat isi, huraian dan contoh. Isi pada penulisan ini adalah langkah membentuk kepribadian dalam kalangan generasi pada masa kini adalah dengan memberikan pendidikan moral dan agama. Seterusnya, disertakan dengan huraian bagi menyokong isi tersebut, iaitu hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan moral dan agama adalah salah satu langkah bagi membentuk kepribadian yang baik dalam diri seseorang. Sejurus dengan pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini jelas memperlihatkan bahawa jika ingin mendidik anak, hendaklah dilentur dan ditegur sejak mereka kecil lagi kerana mereka masih muda untuk menerima teguran. Dalam hal ini, ibu bapa haruslah memainkan peranan penting dalam mendidik anak dengan cara yang betul, iaitu seimbang dari segi duniawi dan ukrawi. Menurut Profesor Diraja Ungku Haziz 2020 berpendapat bahawa anak-anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang mencorakkan kain tersebut. Serta akhir sekali adalah contoh, iaitu misalnya jika anak-anak tidak diberikan pendedahan tentang pendidikan moral dan agama sejak mereka kecil lagi, sudah pasti perkara ini menjadi salah satu cabaran untuk melahirkan generasi yang berketerampilan dan mempunyai kesantunan yang tinggi. Pembentangan ini akan diteruskan lagi dengan prinsip penulisan yang terakhir adalah penjelasan. Penjelasan merupakan perenggan yang jelas yang dapat memberikan makna penulisan, idea yang terang, nyata dan dapat difahami dengan mudah. Kejelasan dapat dihasilkan melalui ayat-ayat yang tepat, tidak melirik-lirik, istilah-istilah yang konkret, tidak kabur dan tidak terlalu umum. Berikut adalah contoh penjelasan dalam penulisan kami. Yang pertama adalah adab sememangnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang manusia. Adab juga merupakan kesopanan, keramahan dan kehalusan budi pekerti terhadap orang sekeliling. Potongan ayat ini menjelaskan tentang definisi adab bagi memudahkan pembaca memahami konsep adab tersebut. Contoh yang kedua adalah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini menjelaskan bahawa jika ingin mendidik anak, hendaklah dilentur dan ditegur sejak mereka kecil lagi kerana mereka masih mudah untuk menerima teguran berbanding sewaktu mereka sudah meningkat dewasa. Untuk contoh kedua ini pula, kami ingin menjelaskan definisi peribahasa tersebut, apakah maksud di sebalik peribahasa yang diberikan sebentar tadi. Dengan itu, ia dapat memudahkan lagi pembaca untuk memahami tentang definisi peribahasa tersebut, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya, sejurus dengan maksud apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Baiklah, dengan ini kami dapati bahawa penulisan yang kami hasilkan ini menepati ke-6 prinsip penulisan, iaitu pemerengganan, penjelasan, kepautan, kesempurnaan, kesatuan dan akhir sekali adalah kerapian. Serta kami berjaya menghasilkan penulisan yang mantap serta berkesan untuk pembaca. Itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.